Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan puan-puan sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingganya kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya, maka alhamdulillah kita dapat bersama-sama diberi peluang oleh Allah sekali lagi untuk berada dalam majlis, dalam satu majlis ilmu. Itu majlis yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, rasanya saya dah lama tak datang sini, hampir setahun kot. Saya tak dapat bersama dengan tuan-tuan untuk kuliah, asyik ada urusan je sampai bertukar kerajaan. Walau bagaimanapun alhamdulillah, pada malam ni saya dapat bersama tuan-tuan dengan izin Allah, maka kita dapat sama-sama berkongsilah ilmu pada malam ini. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kemelut sekarang ni, COVID-19, COVID-19, so kita ambil langkah berjaga-jagalah. Dan keputusan telah dibuat. Saya dapat WhatsApp juga ni, dapat WhatsApp daripada grup, menyatakan berkenaan dengan aktiviti surau, masjid, iaitu penangguhan semua aktiviti agama di masjid, surau serta panduan pengurusan jenazah mangsa COVID-19 yang telah diputuskan di Menteri, di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan kemelut ini inilah masing-masing resah, masing-masing risau. Banyak hikmahnya di sebalik apa yang berlaku ni sebenarnya. Memang kalau kita tengok dalam WhatsApp, berbagai-bagai pandangan, berbagai-bagai pendapat. Ada yang mengatakan bahawa ini adalah agenda daripada Yahudi, ini adalah maknanya dah akhir zaman sangat, Dajjal dah turun, Dajjal hampir turun, dah berbagai-bagai spekulasi yang berlaku. Semuanya meresahkan. Ada yang telah membeli beli barang secara panik, gambar ditularkan, pasar raya kosong, barang mentah apa semua, semua ini meresahkan kita semua. Dalam pada masa yang sama juga saya sebutkan tadi bahawa sebenarnya banyak hikmah daripada apa yang berlaku pada ketika ini. Hikmah yang kita nampak lah, ini pandangan peribadi saya. Masing-masing boleh beri pandangan, masing-masing boleh beri pendapat, tak ada masalah. Pandangan-pandangan ni semua mengharapkan kebaikan. Pandangan peribadi saya secara hikmahnya, yang saya nampak, orang yang jarang pergi masjid, pergi surau, dah mula datang masjid, datang surau. Orang yang rajin buat maksiat dah mula turunkan dia punya kadar kemaksiatannya, dan hampir dah mula nak ucap istighfar. Sebab apa? Bila manusia itu berada dalam resah, bila manusia itu berada dalam ketakutan, fitrah manusia itu yang Allah Ta'ala jadikan kita, maka dia akan cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antaralah sedikit hikmah. Dan kita boleh tengok. Dan paling risau sekali ialah apabila dengar pada COVID-19 ni adalah jumlah peningkatan kematian. Orang takut. Dengar mati ni orang takut. Matilah aku, risau, takut pada mati. Nak salam pun orang dah takut dah sekarang. Bukan boleh sebarang salam. Tidak digalakkan bersalam. Bimbang. Ada kebimbangan di situ. Itu.
Bila dengar mati orang takut. Bila orang manusia ni bila dengar mati, bila takut akan mati, dia akan mula cari jalan, maknanya akan menambahkan lagi iman, iaitu dengan melakukan amal-amal ibadah, amal-amal baik akan kita lakukan. Sebab ni nak tahu ni kita tahu ni takut mati, maka kita akan buat persediaan untuk menghadapi kematian. Dan saya tengok ibrah ataupun pengajaran ataupun hikmah yang paling besar saya nampak di sini, iaitu apa yang perlu kita buat ialah banyakkanlah beristighfar. Marilah kita sama-sama beristighfar beramai-ramai, kembali balik pada Allah SWT, bertaubatlah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kepada kita, Allah Ta'ala sayang kepada kita, Allah Ta'ala redha dengan kita. Sebenarnya Allah bagi ni adalah satu ujian, Allah jentik kita supaya kita ingatkan balik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Baik. Itu sedikit sajalah tuan-tuan untuk kita ingat kembali. Dan kita tengok di surau-surau di masjid-masjid dah diletakkan sanitizer untuk cuci tangan, alkohol untuk cuci tangan. Itu semua adalah langkah-langkah pencegahan perlu dilakukan. Sebagai kita fahaman ahli sunnah wal jamaah, kita tak boleh tunggu saja. Apa nak buat, dah takdir Allah, terima je lah, tak boleh. Kita bukan berpegang pada i'tiqad qadariyah, terima apa saja. Tidak. Ahli sunnah wal jamaah dia ada langkah-langkah, dia berusaha menangani bila ada masalah, bila ada penyakit, dah usaha, dah buat lakukan sesuatu sebaik mungkin, kemudian akhir sekali barulah dia serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita fahaman ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita serah begitu tanpa ada langkah-langkah. Macam surau ni dah buat, saya tengok ada sanitizer letak dekat depan tu, kat perempuan pun ada. Bagus. Itu langkah-langkah lah tu. Kita dah buat langkah-langkah untuk mengelak daripada terkena pada penyakit ataupun virus COVID-19 tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita terus kepada tajuk kita pada malam ni, iaitu pada bab yang ke-11, iaitu menyatakan kikir dan kasih akan harta. Menyatakan kikir dan kasih akan harta. Baik, ketahui olehmu bahawasanya kikir itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Tuan kitab ni beritahu pada kita bahawa sifat kedekut ni adalah sebahagian daripada perkara yang sebesar-besar daripada yang lahir daripada penyakit hati, yang mana dianya boleh membinasakan kita dengan penyakit kedekut ini, yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Allah Ta'ala beritahu, orang yang boleh menjaga diri dia daripada dipengaruhi oleh sifat bakhilnya, dari sifat kedekutnya, maka Allah Ta'ala beritahu bahawa mereka inilah orang-orang yang berjaya. Jika sekiranya dalam diri kita banyaknya sikap bakhil dan kedekutnya, maka belum lagi ada ciri-ciri orang yang berjaya. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Ali Imran, ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan lagi, wala yahsabannallazi yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan kamu menyangka bahawa kedekut itu memberi kebaikan kepada mereka. Wala yahsabannallazi yabkhaluna bima atahumullah. Jangan kamu menyangka bahawa kedekut itu memberi kebaikan kepada mereka. Sebaliknya, bal huwa syarrul lahum. Sebaliknya, ia adalah satu kejahatan bagi mereka. Sebaliknya Allah Ta'ala sebut di sini bahawa orang yang kedekut ini adalah satu kejahatan bagi
bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi orang yang begini, iaitu harta yang mereka simpan, orang yang kedekut ni, harta yang mereka simpan, dia tidak keluarkan untuk nafkah, yakni zakat, maka akan dijadikan kalung di leher mereka pada hari kiamat. Allah beri amaran kepada orang yang kedekut ni, tuan-tuan, orang yang bakhil ini, bahawa di padang mahsyar nanti, di hari kiamat itu nanti, maka harta-harta mereka yang mereka simpan ini, yang mereka sayang ini, maka Allah Ta'ala kalungkan di leher-leher mereka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian Nabi SAW menyatakan lagi, Iyyakumu wasyuhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Nabi kata, jauhkan diri kamu daripada sifat kikir, yakni kedekut, kerana sifat kikir itu hanya membinasakan umat terdahulu daripada kamu. Nabi pesan kat kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, supaya kita jauhkan daripada sifat kikir ataupun sifat kedekut. Kerana apa? Kerana umat-umat yang terdahulu, yang mana telah kikir, yang kedekut, telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat, kalau kita tengok Qarun, bagaimana Qarun? Maka dia ditenggelamkan dengan hartanya. Sebab tu sekarang bila kita jumpa harta belakang rumah dalam tanah, kita akan kata, oh aku jumpa harta Qarun. Dia ambil kisah yang dulu. Kalau kita tengok, kalau kita imbas balik kisah Qarun, hartanya punyalah banyak. Akhirnya Allah Ta'ala binasakan juga. Baik, kemudian Rasulullah SAW menyatakan lagi, Salasun muhlikatun syuhun muta'un wa huwa muttaba'un wa i'jabu mar'i binafsih. Terdapat 3 sebab yang membinasakan. Terdapat 3 sebab yang membinasakan, iaitu kikir yang diturut keinginan, kikir, iaitu kikir yang diturut. Turutkan sangat tentang bakhilnya, kedekut. Isteri minta duit sikit, tak bagi. Oh, habislah duit, tadi dah bagi, nak lagi. Anak nak minta duit belanja, tadi dah bagi. Asyik saya je, awak pun kerja juga, bagilah kat anak tu pula. Kita jadi kedekut. Kikir yang diturut. Kemudian keinginan yang diikut, iaitu nafsu kita. Kita ikut sangatkan nafsu kita. Kemudian berasa takjub ataupun kagum pada diri sendiri. Ni kita merasa diri kita hebat ataupun kagum dengan diri kita sendiri. Baik. Maksud daripada hadis ini bahawa kedekut itu dia mendominasikan ketika dalam keadaan sihat. Yang mana ambil daripada hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, hadis 1032, yang menyatakan di sini, maksudnya Abu Hurairah berkata, seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama? Maka baginda menjawab, kamu bersedekah ketika sihat dan berat mengeluarkannya, dalam keadaan kamu bimbang menjadi miskin dan mengharap kaya. Maka janganlah kamu tangguh sehingga roh sampai di bahagian kerongkong. Ketika itu kamu mengatakan, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal sudah menjadi milik si fulan. Baik, hadis ini bermaksud iaitu kedekut itu mendominasi ketika dalam keadaan sihat. Maknanya ketika kita sihat, kita sangat-sangat kedekut. Harta kita banyak, kita mampu untuk bersedekah, tapi kita sangat-sangat kedekut waktu kita sihat. Maka apabila seseorang itu dia berasa kedekut, kemudian dia memberi sedekah, maka niatnya untuk menjadi lebih murni, dan ganjarannya untuknya lebih besar. Jadi maknanya kalau kita masa tengah sihat ni, kita ada harta, kita ada duit yang banyak, kita mampu untuk bersedekah, lebih baik kita bersedekah waktu sihat, kerana dia adalah satu sifat nilai-nilai yang murni, dan juga untuknya pahala yang lebih besar. Sebab ketika sihat dia bersedekah. Dan ini bertentangan dengan orang yang menghadapi nazak kematian. Ini bertentangan, berbeza dengan orang yang menghadapi nazak, iaitu ketika dia nak mati. Dia orang kaya, dia harta banyak,
duit banyak. Ketika nak mati, barulah dia sibuk nak bersedekah. Sebab itu disebutkan di sini bertentangan dengan orang yang menghadapi nazak kematian dan dia berputus asa daripada kehidupannya serta melihat kesudahan hartanya itu adalah kepada orang lain. Mana dia tahu bila dia nak mati, dia tak boleh bawa dah. Orang mati, harta dia tak boleh bawa, semua tinggal. Dan akhirnya akan tinggal pada orang yang hidup. Tinggal kepada isterinya, tinggal kepada anak-anaknya, tinggal kepada saudara maranya. Dia tengok dah tak ada apa dah untuk dia. Maka ketika itu nilai sedekahnya jadi kurang jikalau dibandingkan dengan keadaannya semasa sihat. Jadi mana sedekah ketika itu nilainya dah kurang. Sebab dah seolah-olah macam dah terpaksa nak bagi sedekah. Masa sihat kita tak nak bersedekah. Ketika itu nilainya besar. Tapi apabila dah nazak, bila dah sakit, baru kita nampak harta ni tidak ada gunanya lagi. Tak boleh nak buat apa pada diri kita, maka kita nak bersedekah. Dan pada ketika itu nilainya telah menjadi sedikit ataupun telah menjadi kurang dibandingkan kita bersedekah semasa kita dalam keadaan sihat walafiat. Baik, yang disebut di asyuh ni iaitu bermaksud mengharapkan sesuatu itu berkekalan dan takut dengan kemiskinan, iaitu dengan wa ta'mul al-ghina, iaitu mengharapkan kaya, iaitu dengan dibariskan diberikan baris depan iaitu dhammah pada huruf mim, iaitu bersifat tamak akan harta. Maksud ataupun balaghah al-hulkum sampai di bahagian kerongkong ni adalah rohnya sampai di bahagian kerongkong. Di mana al-hulkum ni disebut di sini ialah maksudnya ialah rohnya sampai di bahagian kerongkong. Apa yang dimaksudkan adalah roh menghampiri bahagian kerongkong manusia, iaitu jikalau rohnya sampai di bahagian kerongkong, tidak sah lagi wasiat yang diberi oleh orang yang sedang nazak. Maknanya apabila seseorang itu, apabila dia dah nazak dan rohnya telah sampai kepada halkum ataupun pada kerongkongnya, maka ketika itu wasiatnya adalah tidak sah lagi. Dan tidak berguna sedekah yang dia ingin berikan. Mana ketika itu dia nak sedekah, dah tak ada apa-apa lagi dah tak guna lagi dah sedekah dia. Dan ketika itu tidak lagi bernilai. Ini adalah telah disepakati oleh ulama fiqh. Maknanya kita kalau nak bersedekah, nak berwasiat waktu kita sihat wal afiat. Tapi sekiranya jika dah sampai, maknanya dah nazak, makna nyawa dah sampai pada halkum, nak putus nyawa dah, ketika itu baru kita nak berwasiat, ketika itu baru kita nak bersedekah, maka tiada gunanya lagi. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan lagi, hampir dengan syurga dan dia jauh dari api neraka. Manakala orang yang kedekut itu dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, syurga dan hampir dengan api neraka. Orang yang jahil lagi pemurah lebih dikasihi oleh Allah daripada orang yang mengerjakan ibadah tetapi kedekut. Baik. Ibnu Umar tuan-tuan melaporkan, beritahu di sini Rasulullah SAW bersabda, Nabi menyatakan iaitu terdapat 3 perkara yang membinasakan, iaitu yang menyelamatkan 3 perkara, iaitu penebus dosa, dan 3 tingkatan amalan. 3 perkara yang membinasakan iaitu terlampau bakhil, mengikut hawa nafsu, dan kagum seseorang dengan dirinya sendiri. Itu yang saya sebut tadilah. Nabi sebut tadi iaitu 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan, iaitu 3 perkara menebus dosa dan 3 tingkatan amalan. 3 perkara yang membinasakan iaitu yang pertama terlampau bakhil, kemudian mengikut hawa nafsu, kemudian yang ketiga kagum seseorang itu dengan dirinya sendiri. Manakala perkara yang menyelamatkan pula adalah berlaku adil pada ketika suka dan marah. Kemudian berjimat cermat ketika susah dan senang, takut kepada Allah ketika bersendirian dan di halayak ramai.
Manakala penebus dosa adalah menunggu waktu solat yang akan datang selepas seseorang selesai mengerjakan solat. Kemudian menyempurnakan wuduk pada waktu yang tidak menyenangkan dan bergegas ke masjid dengan berjalan kaki untuk solat berjemaah. Manakala 3 tingkatan dalam amalan adalah memberi makan kepada orang lain, menyebarkan salam dan solat pada waktu malam ketika ramai manusia sedang tidur. Baik. Maksud daripada hadis, makna hadis yang disebut tadi iaitu orang yang pemurah adalah dia hampir dengan Allah, iaitu maksudnya adalah hampir dengan rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dimaksudkannya. Manakala yang dimaksudkan dengan hampir dengan manusia adalah mereka yang kasih kepadanya. Jadi apabila seseorang itu dia tidak kedekut, dia orang yang suka bersedekah, bukan saja Allah Ta'ala saja yang suka, Allah Ta'ala beri pahala kepadanya, malah manusia juga suka kepada dirinya dan juga kasih kepada orang yang suka bersedekah. Kemudian dikatakan hampir dengan syurga adalah antara dia dan syurga itu diangkat hijab. Malah jauh diangkat hijab. Maksud di sini diangkat hijab. Hijab ni maknanya untuk apa? Dengan syurga tu dia mudah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Malah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah jauh daripada rahmat dan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan dengan jauh daripada manusia adalah mereka yang benci kepadanya, dan jauh daripada syurga adalah banyak hijab antaranya dengan syurga itu. Itu yang dimaksudkan dengan hadis Nabi yang diterangkan oleh tuan kitab ini. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, asal bagi sifat kedekut ini adalah seseorang yang kasih dengan hartanya. Itu asal daripada sifat kedekut. Maknanya orang yang kasih, yang sayang sangat dengan hartanya. Ia adalah satu kelakuan yang dicela. Bagi mereka yang tiada harta, dia tiada sifat kedekut dengan menahan hartanya daripada sedekah. Jadi bagi orang yang tak ada harta, dia tak adalah nak sifat kedekut pada dia, sebab harta dia tak ada. Sebab harta dia tak ada, maka dia tak ada apa dia nak sedekah. Jadi tak ada sifat kedekut pada dia. Namun masih terdapat orang yang pemurah, tetapi dalam masa yang sama dia kasih akan hartanya. Terdapat orang yang pemurah, pada masa yang sama dia kasih dan sayang juga akan hartanya. Dia memberi sedekah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian orang disebabkan sifat pemurahnya. Ada orang dia bersedekah, dia menjadi pemurah dengan sebab dia nak mendapatkan pujian disebabkan pemurahnya dia. Maka sifat ini dicela oleh syarak. Sifat orang yang pemurah, orang yang bersedekah kerana nakkan pujian, sifat ini adalah dicela oleh syarak kerana dia boleh melalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh memalingkan hati daripada dunia. Baik, malah kaitannya dengan dunia, dengan sifat kedekut ini ataupun sedekah ini, kaitannya dengan dunia begitu kuat hingga berat hatinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang sangat kedekut ini, maka dia kasih akan dunia, maka hatinya sangat kuat dengan dunia, maka dia takut nak bersedekah, dia takut nak tinggalkan hartanya, akhirnya dia kuat hatinya untuk apa dia disebut di sini, kuat hati dia untuk mencari harta dan tidak mahu melakukan sedekah ataupun infak. Itu. Bila dia nak disebut orang yang kasih akan harta ni, biasanya dia adalah orang ni biasanya dia akan takut akan mati. Bila sebut akan mati dia risau. Sebab dia kasih akan hartanya, dia tak nak hartanya lepas kepada orang lain.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dalam surah Al-Munafikin, Allah Ta'ala menyatakan di sini, Allah menyatakan bagi orang-orang yang beriman, janganlah kita ni dilalaikan oleh urusan harta benda kita dengan anak pinak kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebenarnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita ada ini, harta yang banyak, anak pinak yang ramai, semua itu adalah ujian bagi kita yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyatakan di sini, la tattakhidhu di'ata fatarghabu fid dunya. Janganlah kamu membina sebuah empire, iaitu seperti perusahaan, perladangan, perniagaan dan sebagainya yang diambil daripada hasil serta ianya menjadi penyebab terhadap lalai dengan kemewahan dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walau bagaimanapun mereka yang tidak lalai dengan kejayaan empire yang mereka bina, maknanya kalau kita ada satu bisnes yang besar, tapi kita tidak lalai daripada kejayaan ini, kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang banyak, kita bersedekah, kita mengeluarkan zakat, apa saja, sama ada bidang perniagaan, pertanian, dan apa saja kita telah bina, maka hendaklah kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, dengan kita memberi sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Terdapat beberapa orang lelaki yang tidak melalaikan mereka akan perniagaan dan berjual beli daripada mengingati Allah. Kita perlu mengetahui tuan-tuan bahawa harta itu tidak dicela semata-mata. Harta yang kita ada, maknanya harta itu tidak dicela. Duit yang kita ada, duit itu tidak dicela. Sebaliknya, yang dicela itu adalah harta yang melalaikan kita. Sebaliknya, yang melalaikan kita daripada melakukan ibadah. Kita ada kenderaan mewah. Kenderaan mewah itu tidak dicela. Sebaliknya, kalau kita menggunakan kenderaan mewah kita itu kepada tempat yang bukan pada tempatnya, iaitu kita bawa kereta, kenderaan mewah kita ataupun kenderaan kita yang kita ada itu pada tempat melakukan maksiat, itu yang namanya iaitu harta yang dicela ataupun harta yang menjadikan kita lalai. Kita ada duit. Kita ada duit yang banyak, simpanan yang banyak, harta yang melimpah, harta itu tidak dicela. Tetapi sekiranya harta itu yang kita ada itu kita tidak kita tidak keluarkan zakat, kita tidak bersedekah, kita tidak infak, maka itu yang dikatakan harta yang dicela, sebab dia melalaikan kita. Dan harta yang baik yang dipuji adalah harta yang membantu kita dalam perkara melakukan ibadah. Seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan lagi,
ni'mal malus salihu lil mar'i salih. Sebaik-baik harta, sebaik-baik harta yang baik adalah bagi seseorang yang baik. Sebaik-baik harta yang baik adalah bagi seseorang yang baik. Amr bin Al-As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik aku untuk diutuskan ke medan perang, dan baginda berkata, ambillah pakaianmu dan senjatamu. Kemudian datanglah kepadaku. Lalu aku datang kepada baginda pada waktu itu. Baginda sedang berwuduk. Kemudian baginda memandangku dari atas menurun hingga ke bawah. Baginda memandangku dari atas menurun ke bawah. Kemudian baginda berkata, sesungguhnya aku ingin mengutusmu memimpin pasukan. Nabi bagi tahu kepada Amr bin As, dia nak lantik Amr bin Al-As ini untuk mengutus dia untuk memimpin pasukan. Semoga Allah memberikan keselamatan dan harta rampasan perang kepadamu. Dan aku senang jikalau kamu dapat memiliki harta itu. Nabi kata, semoga peperangan ini balik dengan keselamatan dan juga dapat harta rampasan perang. Dan Nabi nak beri harta rampasan perang itu kepada Amr bin Al-As. Lalu Amr berkata, wahai Rasulullah, aku tidak masuk Islam kerana menginginkan harta. Dia beritahu pada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, aku masuk Islam ni, aku bukan nakkan harta. Tetapi, aku masuk Islam ini kerana senang kepada agama Islam dan aku boleh bersamamu, ya Rasulullah. Itu kata Amr bin Al-As. Lalu baginda menjawab, wahai Amr, sebaik-baik harta yang baik adalah untuk orang yang baik. Maknanya Nabi nak bagi pada dia sebab dia orang yang baik. Sebab tu Nabi kata di situ bahawa sebaik-baik harta yang baik adalah untuk orang yang baik. Itu juga bila kita nak wasiat harta, nak bagi pemegang amanah harta kita, bila kita nak beri itu, maka kita nak wasiatkan untuk sebagai pemegang amanah, carilah orang yang baik. Ni Nabi dah tunjuk kepada kita, makna sebaik-baik harta itu adalah sebaik-baik harta itu adalah harta yang baik adalah untuk orang yang baik. Baik. Kemudian Al-Qurtubi berkata, cukupkanlah untuk mereka dengan sedikit makanan yang tidak menyebabkan mereka menghadapi masalah yang besar dan tidak berlaku pembaziran yang membawa kepada kemewahan dan keselesaan di dunia. Dia berkata, maksud hadis adalah memohon supaya dicukupkan rezeki seadanya. Ini kerana makanan adalah suatu yang memberi manfaat kepada badan dan memenuhi keperluan asasi. Dalam keadaan ini, mereka akan selamat daripada keadaan kaya ataupun miskin. Ini berdasarkan pada hadis Nabi, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Ya Allah, jadikan olehmu rezeki keluarga Muhammad suatu yang tidak berlebih daripada yang memadai, bahkan sekadar keperluan sahaja. Jadi hadis ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, iaitu hadis ini menunjukkan kepada kita doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mendapat rezeki sekadar keperluan sahaja. Tidak seharusnya mereka yang berakal ini berpenat menuntut sesuatu yang lebih daripada kadar keperluan kerana ia tidak mempunyai sebarang kebaikan. Itu. Kemudian Ibnu Bathal berkata, hadis ini menunjukkan kelebihan mencari rezeki yang mencukupi. Mencari sumber rezeki dan bersikap zuhud ataupun lain-lain yang lebih daripada itu kerana ingin mendapatkan kebahagiaan hari akhirat dan mengambil peluang terhadap perkara yang masih ada berbanding perkara yang musnah. Jadi maka umat Islam perlu mengikut petunjuk ini. Jadi tak salah untuk kita mencari kekayaan dengan syarat harta yang banyak, kekayaan yang kita perolehi itu
maka kita gunakan pada tempat yang betul, iaitu dengan kita berinfak, kita bersedekah, kita mengeluarkan zakat. Itu maknanya harta itu memberi manfaat kepada kita. Tapi kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala jadikan kita kaya. Kemudian akhirnya kita lupa diri, kita lalai, akhirnya harta itu akan membinasakan kita. Itu yang dikatakan disebut di sini, iaitu maka dia akan menjadi pemusnah bagi kehidupan kita dengan harta yang kita perolehi tersebut. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia ini berbeza keperluannya. Jadi oleh itu berbeza juga kadar harta yang diperlukannya. Jadi menjadi sifat terpuji sekiranya harta yang banyak itu digunakan untuk beribadah. Setiap kita ni berbeza keperluannya. Kita tengok ada orang yang kaya, dia ada keperluan dia sendiri. Ada orang yang taraf kehidupan dia sederhana, dia cukup dengan kehidupan sederhananya. Ada kadar kehidupan orang yang miskin, maka orang yang kaya tadi perlu membantu kepada orang yang miskin. Saling lengkap melengkapi. Jadi sifat yang terpuji di sini adalah sekiranya orang itu mempunyai harta yang banyak, kemudian dengan harta yang banyak itu digunakannya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di sini bahawa 3 perkara yang boleh membinasakan mereka yang mencari harta melebihi daripada kadar keperluan. Syekh ataupun tuan kitab ni beritahu di sini, dia mengatakan di sini bahawa 3 perkara yang boleh membinasakan bagi orang dia cari harta melebihi daripada kadar keperluannya. Iaitu yang pertama, dengan harta yang melebihi daripada keperluannya, iaitu dibimbangi dia boleh menggalakkan daripada melakukan maksiat. Harta dah boleh berlebih. Sebab tu kalau kita tengok bila dia dah banyak harta, maka fikirannya pun dah lain, cara fikirnya pun dah berbeza. Dulu dia cukup pakai proton saga, cukuplah. Tapi bila dah harta banyak, takkan proton saga kot. Mesti nak ambil lebih daripada proton saga. Lebih dah banyak ni, dia akan bercelaru minda. Dia akan fikir yang bukan-bukan. Itu dia katakan. Kemudian kalau kahwin, kalau dah kahwin satu, mulalah. Kalau orang lelaki dia dah kahwin satu, dalam kepala dia harta dah banyak, boleh tambah ni. Boleh tambah ni. Dia kata, sebab apa boleh tambah? Mampu. Dia nampak mampu dari segi harta benda untuk berlaku adil. Kalau ada dua, duit kalau ada 100,000 boleh bagi seorang 50,000. Itu kiraan dia, akal dia. Begitu. Baik. Kemudian disebut di sini, siapa yang kaya lebih berkuasa bagi mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Sebahagian sikap memelihara daripada maksiat itu adalah dengan menahan diri daripada melakukan maksiat ketika kita berada dalam keadaan mampu melakukannya. Sekiranya kamu dapat menahannya, maka kamu adalah orang yang beruntung. Ini kerana sabar pada ketika mampu melakukan maksiat itu lebih sukar daripada ketika kamu lemah. Jadi sebab itu bila kita ada harta melebihi daripada keperluan, yang pertama disebut tadi, iaitu boleh, kalau kita tak berjaga-jaga, maka dia boleh menggalakkan maksiat. Jadi bagi orang yang mampu menahan diri dia daripada mampu daripada melakukan maksiat, itu lebih sukar, maka itu lebih sukar daripada ketika dia sabar, ketika dia lemah. Bila dah banyak harta, dia nak sabar tu susahlah. Maksudnya dulu dia cukup dengan harta yang dia ada, tapi bila dia dah lebih harta dia, bila dia dah kaya, dia nak sabar tu sukar. Kemudian yang kedua, yang boleh membinasakan dirinya ialah harta menyebabkan seseorang itu bersenang-senang dengan segala yang harus dan halal. Apabila kita sudah terbiasa dengan amalan itu, maka kita sudah tidak mampu meninggalkannya. Bahkan membuatkan kita berasa sayang terhadap harta itu. Oleh itu apabila seseorang itu menyayangi harta, berlaku beberapa kebinasaan akibat daripada sifat terlalu
menyayangi harta. Itu perkara yang kedua yang boleh membinasakan kita yang disebutkan oleh tuan kitab ini. Dan manakala yang ketiga, iaitu harta yang banyak juga boleh menyebabkan seseorang itu lalai daripada zikrullah, iaitu lalai daripada mengingati Allah kerana terkumpul perkara tidak elok di dalam hati. Seperti apa? Seperti berbantah-bantah dengan orang bawahan. Aku kaya, aku banyak harta. Engkau kena ikut cakap aku. Dia berbantah-bantah dengan orang bawahan. Kemudian membuat perhitungan dengan rakan kongsi. Dan setiap perkiraan pada menghasilkan dan memperbanyakkan harta itu. Akhirnya kita juga yang penat dalam urusan memelihara dan mengeluarkannya. Jadi harta yang banyak ini disebabkan ini kita dah lalai daripada mengingati Allah. Kita sibuk sebab kita sibuk mengira harta kita, bagaimana nak memelihara kita, harta kita, bagaimana kita nak mengeluarkannya. Dan semua perkara ini disebutkan tuan kitab ni ialah boleh menghitamkan hati dan menghilangkan kejernihan hati kita. Seterusnya, melalaikan diri daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran. Yaitu dalam surah At-Takasur, Allah Ta'ala menyebut, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba bagi mendapat dengan sebanyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh, sehingga kamu mati dan ditanam di dalam kubur. Jangan sampai tuan-tuan, harta ini melalaikan kita daripada mengerjakan amal bakti ataupun amal ibadah. Disebabkan kita berlumba-lumba bagi nak mendapatkan harta benda yang banyak, anak pinak yang banyak, pangkat dan pengaruh, sehingga kita ni mati dan kita ditanamkan di dalam kubur. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukup sekadar ini dahulu untuk perkongsian malam ini. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kategori orang yang kedekut ataupun orang yang sayangkan harta. Jadi harta yang ada, yang kita ada itu semasa kita sihat ini, maka banyakkanlah kita melakukan sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita beri ini semasa kita sihat, maka pahalanya berganda-ganda berbanding dengan apabila kita nazak barulah kita sibuk nak bersedekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukup sekadar ini. Saya mohon maaf. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang baik itu adalah kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, so kita akhiri. Ya, soalan apa tu? Boleh. Kalau boleh saya jawab. Banyak soalan ni. Okey, soalan yang pertama. Bagaimanakah caranya untuk membuang sikap bakhil dan kedekut dalam diri kita? Macam mana nak buangkan sikap bakhil dan kedekut dalam diri kita? Okey. Sebab kita sayang kita sayang duit, harta kita walaupun RM1. Sebab kita cari duit kita susah. Sebab itu sifat kedekut ni ada dalam diri kita. Jadi bagaimana cara nak buangnya? Maka dia perlu ada uzlah. Dia perlu ada mujahadah, jihad. Maknanya kita kena buangkannya sedikit demi sedikit. So kalau kita tak mampu nak beri banyak, kita beri sedikit-sedikit. Contoh, kita pergi surau, biasa kalau kita bagi, kita tak mampu bagi banyak, kita masukkan RM1. Hari ni RM1, mungkin bulan depan RM2. Begitulah sedikit-sedikit. Dan kita kena ingat, sebenarnya selalu ada dalam diri kita takwa pada Allah SWT, bahawa harta yang kita ada ni bukan milik kita.
Dan apa yang penting di sini bila kita ingat apa dia untuk untuk buangkan sikap bahil dan kedekut ini ialah ingat akan mati, itu je. Kalau saya ingatkan mati je. Sebab bila mati kita tak buat apa-apa dah. Jadi insya-Allah kita tak akan jadi orang yang bakhil dan kedekut. Cuma yang kadang-kadang kita ni peliknya apa kedekut apa. Kadang-kadang kita kedekut dengan isteri dan anak-anak kita je. Bukan, saya bukan kata tuan-tuan. Saya cabaran, sebenarnya cabaran. Kita seorang lelaki. Saya juga ada isteri, saya juga ada anak-anak. Kadang kita sendiri pun. Anak isteri minta apa. Dia perasaan begitu tau. Kan? Ai, awak kerja. Dia gitu. Kan? Tapi bila dekat office kat kawan-kawan minta belanja, oi, laju je. Benda tu yang kita kena lawan. So, sebab tu saya kata benda tu mujahadah. Dia kena ada jihad. Jihad hati dia panggil. Itu satu. Kemudian apakah maksud Nabi dunia ini hanyalah umpama bangkai? Ini umpama. Maknanya maksud Nabi tu dunia ni umpama bangkai ialah dunia ni tak ada apa-apa. Dia ni sekadar ujian. Tempat kita tak ada apa-apa sebab kita tak bawa dunia ni. Cuma dunia ni dia mazratul akhirah. Makna jambatan untuk kita sampai kepada akhirat. Kita kalau kejar dunia, kita akan tinggal akhirat. Tapi bila kita kejar akhirat, insya-Allah dunia kita dapat. Itu. Kemudian yang ketiga, jika kerajaan apa ni? Istiharkan tiada lagi solat berjemaah di surau atau masjid, apa yang perlu kita buat? Sebenarnya jemaah kat rumah. Saya rasa tak sampai situ lagi kot. Saya dalam fikiran saya tak sampai ke situlah. Memang banyak rumah saya kata ni kan. Dan kita juga ada baca kata di Kaabah atau di Mekah tu, kalau tak ada lagi orang tawaf, dia diakui oleh penulis, ada orang putih, saya dah lupa, saya ada baca, maka dunia akan terhenti. Tu. Jika kerajaan isytiharkan tiada lagi solat berjemaah di surau atau di masjid. Baru-baru ni seksyen 27 kan diisytiharkan. Tapi pihak Jabatan Agama Islam Selangor ada, maknanya masjid tu tetap azan, tetap ada jemaah di kalangan pegawai masjid dan penduduk-penduduk berhampiran lah. Tak ada sampai arahan supaya kosongkan masjid, kosongkan surau. Setakat ni tak sampai lagi lah. Tak ada. Kemudian apakah ada hadis Nabi yang boleh dikaitkan dengan peristiwa sekarang sehingga tiada orang tawaf di Kaabah? Wallahu alam, saya kurang arif lah tentang ni. Ada hadis Nabi yang boleh dikaitkan. Saya tak arif tentang hadis Nabi tentang yang boleh dikaitkan dengan peristiwa sekarang. So yang ni saya tangguh, ataupun boleh tanya dengan ustaz yang akan datang lah. Sehingga tak ada orang lagi tawaf di Kaabah. Jadi itulah. Mudah-mudahan saya rasa ini yang mampu saya jawab lah, sekadar kemampuan saya. Dan boleh juga nanti soalan-soalan ni bawa pada ustaz yang lain lah, mungkin dia penjelasan dia lebih. Dan saya setakat ini yang saya arif sajalah tentang hal ini. Cuma saya pribadilah, pandangan pribadi saya, cuma jangan kita cetuskan panik sajalah. Sebenarnya itulah WhatsApp ni. Sebab tu kita apa-apa saja maklumat yang kita terima, pertama sekali kita kena tabayun lah. Kita tabayun, maknanya itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita dapat satu-satu berita, kita jangan terus viral. Takut dan bukan apa, bimbang. Kalau takut benda-benda tu tak benar. Bila tak benar, kita telah meresahkan orang lain dalam keadaan yang begini. Nanti kan ada orang tak boleh tak nak salam, ada orang tak nak pergi masjid, ada orang tak nak pergi surau, orang takut, ada orang buat pembelian panik, macam-macam lah. Di awal tadi saya sebut, maka marilah sama-sama kita istighfar, kita kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat amal ibadah, tinggalkan maksiat. Dunia dah akhir zaman sangat. Tanda-tanda kecil memang dah banyak lah. Dan tanda-tanda yang besar hampir tiba. Cuma kita tak tahu bila.
Banyaklah cerita-cerita yang begini. Jadi marilah sama-sama kita kembali balik pada Allah SWT, taubat, kita lakukan apa saja perintah Allah SWT, tinggalkan apa saja yang dilarang. Mudah-mudahan hidup kita diredai oleh Allah SWT dan mati kita dalam mati husnul khatimah. Kita selalu minta dengan Allah SWT, Allahumma hatim lana bi husnil khatimah. Kalau sampai ajal kita untuk kita mati, mungkin COVID-19 itu asbab saja, cuma kita minta dengan Allah SWT husnul khatimah, mati dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Wallahu alam. Kita tangguh dengan doa ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal marida jundu min junudik tusibu bihi man nasha wa tasrifuhu an man tasha. Allahumma fasbirhu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa zarina wa biladina wa biladil muslimin wahfazna mimma nakhafuhu wa nahzar fa anta khairul hafiza wa anta arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.